أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya di atas limpahan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi kita meneruskan apa yang terbaki dan apa yang tersiri dalam siri pertemuan kita yang telah lepas mengenai dengan dawaul qalbi, penawar ataupun ubat bagi hati yang ketiga. Masih lagi kita membicarakan kepada orang-orang yang disebut sebagai al-muhsinin. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala menggunakan perkataan muhsinin. Cuma saya tak teringat dah. Ada satu surah yang saya baru baca ni, tapi tak ingat dah surah apa ni. Ada dua. Perkataan al-muhsinin itu berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri. Tak ingat surah apa. Allah Ta'ala menyebut ataupun memuji, bahkan Allah Ta'ala kata wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat itu Allah Ta'ala menyebut dua kali, pipi yang pertama dan pipi yang kedua, perkataan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala itu menyuka ataupun Allah Ta'ala itu suka, kasih, cinta dan sayang kepada orang-orang yang muhsinin. Maka perbandingan daripada ayat ini kita buat sekali lalu untuk memudahkan kepahaman kita. Sekiranya anak kita yang kita sayang itu bagaimana dan bagaimana nilaian kita, bagaimana perwatakan kita, bagaimana pemberian kita kepada mereka, yakni kepada anak-anak yang kita sayang ini, berbanding dengan anak-anak kita yang kita kurang sikit sayang kepada dia. Kerana apa? Kerana mungkin boleh jadi kerana akhlak dia lah. Biasanya begitu. Nah, yang kakak ni ataupun yang adik ni berjuruh sungguh lah, tak sempat nak suruh lagi, dia dah buat dah. Yang seorang ni puas suruh, tak nak buat lagi. Maka kasih sayang kita pun kurang sikit pada dia. Sama juga dengan isteri. Nah, isteri kita nombor 1, nombor 2, nombor 3 kalau ada lah. Nah, maka Allah Ta'ala tidak kita wala ta'dilu, kita tak boleh nak mengadili kasih sayang kita dengan mereka. Itu realiti yang ada di hadapan mata kita. Dihormati, dikasihi tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, seluruh tuan-tuan bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan juga yang melihat dan mendengar live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah perbandingan mudah yang saya sebut di awal ataupun di mukaddimah tadi, mengenai dengan anak kita yang bila kita sayang kepadanya, bukan kata dia minta nak beli aiskrim, lebih pada aiskrim kita bagi. Bahkan kalau dia minta beli motor, beli kereta pun kita akan beli kepada mereka kerana kasih dan sayang kita kepada mereka. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan nilaiannya bila Allah Ta'ala itu kasih kepada kita. Dan bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah Ta'ala itu tidak kaya, Allah Ta'ala itu kayanya tidak seperti kita. Nah, adanya tidak seperti kita, kemampuannya tidak seperti kita, mengatasi pada segala-gala kemampuan, segala-gala kehendak dan kekayaannya melebihi daripada segala orang yang kaya-kaya. Maka sudah pastilah tuan-tuan, pemberian Allah Ta'ala itu lebih hebat, lebih banyak, lebih mahal nilaiannya. Kerana Allah Ta'ala itu Al-Ghani Al-Mughni.
Maka kita bicara dalam pertemuan yang telah lepas, Allah Ta'ala bila menyuka kepada seseorang, kalau kita nak kasih sayang Allah, maka Allah Ta'ala sebut dah, maka usahalah, ikhtiarlah kamu supaya menjadi orang muhsinin. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang surah yang sama, cuma Allah Muhammad, saya lupa betul surah ni. Muka surat sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Allah Ta'ala ulang ayat yang sama, iaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala itu sangat mengasihi, mencintai orang yang muhsinin. Baik, persoalannya, kita suka ke Allah Ta'ala kasih kepada kita, ataupun kita nak ke tidak Allah Ta'ala kasih kepada kita, nak ke tidak Allah Ta'ala sayang kepada kita? Maka jawapannya mestilah ya. Bila ya, kita nak buat macam mana supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita? Maka Allah Ta'ala kata, kamu kena jadi orang muhsinin. Muhsinin. Maka kita sebut dah dalam pertemuan yang telah lepas, muhsinin itulah orang yang berkekalan dalam kebaikan. Kalau sekiranya dia melakukan dosa, maka cepat-cepat dia kembali kepada Allah, yakni meminta ampun, minta maaf, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita nak Allah Ta'ala kasih kepada kita, itulah caranya. Di samping ada lagi cara-cara yang lain, bahkan Allah Ta'ala sebut juga mengenai dengan Allah Ta'ala sebut juga mengenai dengan al-muttaqin. Al-muttaqin, ya. Maka dengan itu tuan-tuan, kita usahalah, kita ikhtiarlah supaya kita ini tergolong dan tercapai dalam golongan orang yang disebut sebagai al-muttaqin contohnya. Mereka-mereka yang bertakwa. Baik, mengenai dengan takwa ini dan ciri-ciri orang yang bertakwa, takrif orang yang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa dan alamat orang yang bertakwa, itu saya bincang dan saya sebut dalam pertemuan tazkirah Jumaat. Setiap kali ada tazkirah di sini gantian, maka saya membahaskan mengenai dengan takwa, ciri-ciri dan alamat dan sifat orang-orang yang bertakwa. Saya tak nak sebut di sini. Kalau sekiranya ada gantian dalam bab kuliah subuh, saya mengambil mengenai dengan bab hati. Kenapa syaitan ini suka sangat kepada hati manusia? Maka itu kita rujuk kepada kitab yang yang agung, yang hebat, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Baik. Maka selesai pada bulan lepas, minggu pertama bulan inilah, bulan ini minggu yang pertama lepas, kita telah membicara mengenai dengan kurniaan Allah kepada orang yang al-muhsinin. Maka sekali lalu saya ulang, takut-takut ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti kuliah saya, tidak pernah mengikuti sebelum daripada ini, maka mungkin tertanya-tanya, apakah yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang muhsinin? Maka sepitah lalu saya sebut Allah Ta'ala berikan kepada orang yang muhsinin ini beberapa pemberian yang hebat, yang cukup mahal dan ternilai. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan mukanya itu berseri, diya'an fil qalb, diya'an fil wajhi. Yang pertama. Kemudian wa nuran fil qalbi, Allah Ta'ala campurkan ke dalam hatinya itu jernih, bersih dan juga bercahaya dalam hatinya, sekira-kira dia menampuk akhirat itu seolah-olah berada depan mata dia. Kalau kita tidak ingat kepada akhirat, kalau hati kita ni tidak bersih dan kita tidak ingat, tidak nampak akhirat, dengan sebab hati kita tu bersih, lalu kita nampak akhirat, lalu kita kata bagaimana kita di akhirat, maka hati kita kata kena ambil tindakan. Apakah tindakan yang kita kena buat? Di antaranya sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan buatlah sekarang ni. Inilah tindakan kita lah tu, sebab kita ingat ke akhirat lah ni. Betul tak? Betul tak? Kita ingat ke akhirat dah ni. Kalau kita tak ingat kepada mati, tak ingat kepada kubur, tak ingat kepada akhirat, saya pun tak nak buat juga. Nah, sebab masa ni kan seronok kita dah tengok masa ni perkara pukul 8. Oh, berita, boleh tengok berita COVID kita dah berapa sekarang ni. Dah jumlah banjir dekat mana sekarang ni. Baik kita duduk di sana. Nah, lepas tu orang rumah pula kata, abang nak minum air ke? Oh, bolehlah, minum air lagi sedap. Nah, nyatanya pula lagi, abang kuih tadi ada lagi. Mari. Allah sedapnya. Sedangkan kita duduk di sini dapat apa? Saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya. Nah, saya tengok tuan-tuan dengan cerah, nampak seorang-seorang. Tuan-tuan tengok saya pada permulaan itu cerah. Lepas tu gelap sikit. Nah, gelap sikit tu tak apa. Jangan gelap terus. Nah,
Kalau tidak, kerana hati kita nampak ke akhirat. Kenapa hati kita nampak? Kerana hati kita itu disuluh oleh cahaya yang nampak, yang terang. Sebagaimana lampu masjid kita ini menyebabkan terangnya lampu ini. Kita nampak di sini ada sejadah, sana tak ada sejadah, di sini nombor berapa, di sini siapa ada, sini siapa ada. Kita nampak. Bila tutup lampu, tak nampak. Maka hati kita juga terang dengan cahaya keimanan kita, cahaya baca Quran kita, cahaya selawat kita, cahaya zikir kita, cahaya-cahaya itu menyebabkan dia nampak akhirat. Lalu tindakan itu ialah dengan kita mari ke masjid. Nah, berjemaah. Kerana apa? Kerana hati kita kata sembahyang di sini ataupun sembahyang berjemaah banyak kelebihannya. Bermula daripada bismillah, kita ambil air sembahyang di rumah, mari turun langkah kiri kanan. Bukan saja-saja. Kita yakin dan kita percaya dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i itu. Dia kata bila kita langkah ke masjid satu kiri satu kanan, satu kiri satu kanan, maka satu langkah itu pengampunan dosa, satu langkah itu mengangkat darjat. Pengampunan dosa, angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat. Ampun sampai kita sampai ke masjid. Kita berkata Allah kena buat ni. Nah, kena buat ni. Lepas tu kita sembahyang berjemaah, dah dapat lagi. Nah, kemudian kita duduk sama-sama dengan imam, wirid bersama dengan imam. Oh, dapat lagi. Dapat selawat malaikat kepada kita. Maka persoalannya selawat malaikat itu apa dia? Maka jawapannya istighfar malaikat kepada kita. Itulah selawat malaikat kepada kita. Oh, dapat lagi. Imam pula berdoa dengan minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Kita pun kata, ya Allah, berilah ya Allah, perkenan ya Allah, beri ya Allah, perkenan ya Allah. Mana amin tu? Nah, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, amin itu dia bukan fi'il, tetapi dia makna fi'il. Amin itu isim. Dalilnya sebab tu dia boleh dengan al-amin. Dia ada boleh timbul alif lam. Itu alamat bagi isim. Tapi di segi makna dia fi'il. Makna apa? Istajib. Istajib. Bila kita baca amin. Apa makna amin? Istajib. Makna apa? Terimalah ya Allah. Apa kita kata tu? Kita mengaminkan, kita meminta Allah Ta'ala terima apa yang disebut, apa yang dibaca, apa yang diminta, apa yang didoakan oleh imam. Lalu imam minta untuk diri kita, semua yang ada itu dapat lagi. Kemudian kita sembahyang pula ba'diyah, dapat lagi. Kemudian kita tunggu, sambil-sambil menunggu sembahyang isyak, kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu itu pun dah dapat dah. Kelebihan yang begitu besar. Nah, sambil-sambil menunggu isyak, dapat lagi. Fadilat belajar ilmu itu satu. Fadilat duduk menunggu waktu isyak. Sekarang ni kita tunggu apa dia? Tunggu isyak dah. Maka Nabi sebut dah dalam riwayat Imam An-Nasa'i dah. Menunggu sembahyang, selepas daripada sembahyang itu, lalu Nabi kata wadzalikumur riba. Itulah dia kekuatan. Kekuatan kita, lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan, maka kita memerlukan kepada ini. Maka itu semua merupakan dalil, merupakan alamat bahawa hati kita ini Allah Ta'ala pancarkan dalam hati kita cahaya. Nah, sama ada kita nak kata cahaya taufik ke, cahaya hidayah ke, atau bubuh-gilah cahaya apapun, tapi cahaya itu tidak semua Allah Ta'ala berikan kepada makhluk ciptaannya yang bernama manusia. Nah, dalilnya tuan-tuan boleh tengoklah keliling rumah orang, depan rumah orang, tapi ke mana mereka pergi tak sampai ke sini, ataupun tak sampai ke masjid lain, tapi kitanya sampai. Bukankah itu juga merupakan pilihan Allah Ta'ala? Syukur banyak Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan aku peluang untuk aku beribadat, untuk aku belajar, untuk aku berzikir dan sebagainya. Sebab tu kata Bapa Ismail Sepanjang hafizahullah, bila kita meminta daripada Allah hidayah, maka kita kena minta sekali taufik. Saya sebut dah ni dalam pertemuan yang telah lepas ni, mengenai dengan hidayah dan taufik. Saya tak sebut dah lah untuk kali ni. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni keluasan dalam rezeki. Ya Allah, rezeki tuan-tuan. Maka rezeki kita ni kata Syekh Mutawali Sya'rawi, dia kata rezeki kita yang besar selepas daripada iman Islam semua itu ialah kesihatan. Rezeki kita tu besar tu. Nah, maka Tuhan bagi keluasan dalam rezeki kita dan sebagainya.
Sebab itu mengenai dengan rezeki ini kadang-kadang orang bertanya, dia kata Allah, bukankah Allah Ta'ala itu kaya dan suka kepada orang mukmin? Kenapa Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bukan mukmin itu kekayaan? Tak kisahlah yang bukan mukmin itu orang bangsa apa pun, tak kisah, tapi dia bukan mukmin. Tapi tengok masya-Allah, kereta dia besar, rumah dia pun besar, tanah kebun dia pun besar. Tuan-tuan dan puan, kalau begitulah soalan yang timbul dalam diri dan benak hati tuan-tuan dan puan semua, maka saya jawab apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mahpunya lebih kurang, Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang bukan Islam. Faham tak? Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bukan Islam ini kemewahannya disebab apa? Disebab kebaikan yang dia buat. Orang yang bukan Islam pun ada yang jadi bagus. Betul tak? Ada yang jadi bagus. Yang dia buka macam rumah untuk orang tua, untuk bangsa mereka ke, ataupun campuran ke, tak kisah. Ada juga yang memberi derma untuk masjid kita ataupun sekolah-sekolah tahfiz kita. Maka kesemuanya itu Allah Ta'ala balas atas dunia. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi dalam tajuk yang keempat ataupun yang kelima. Boleh rujuk dekat situ. Maka sekiranya Allah Ta'ala berikan kepadanya itu hasil daripada infak dia, sedekah dia kepada orang-orang tertentu ini, membina masjid contohnya, ataupun belanjakan daripadanya untuk membina rumah anak yatim, maka mereka buat kebajikan itu, maka hasil daripada itu Allah Ta'ala balas kesemuanya itu di atas dunia. Dengan cara macam mana? Nabi kata dengan cara Allah Ta'ala berikan kepadanya kesihatan pada tubuh badannya, keluasan pada rezekinya, dan juga besar bisnes dia. Menega sekejap je, tengok-tengok tiba dah naik dah. Maka begitu. Maka itu adalah hasil daripada kebajikan yang mereka buat. Baik. Lalu kalau sekiranya masih ada lagi kebajikan yang mereka itu buat, maka Allah Ta'ala tidak simpan dia ke akhirat. Tak, Allah Ta'ala akan habis di atas dunia dengan cara macam mana? Dengan cara kebaikan yang terbaki itu Allah Ta'ala berikan kepadanya mudah nak mati. Itu last. Orang yang bukan Islam, Allah Ta'ala beri, dia buat kebaikan-kebajikan sebagaimana kita buat kebaikan-kebajikan, maka selain daripada berikan kepadanya rezeki yang kesihatan, anak bini dia, dan juga meniaga dia naik maju dan sebagainya, ada lagi, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya last kali, ialah Allah Ta'ala matikan dia dengan mudah. Last. Lepas pada tu akhirat tak ada dah. Habis. Tu tuan-tuan. Jadi kita tak naklah Allah Ta'ala buat ataupun balas kita kepada kita begitu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, carilah rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal itu akan tergerak hati kita ini untuk menyalurkannya kepada benda yang halal. Benda yang halal. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tak akan berganjak anak kaki anak Adam itu di akhirat nanti, melainkan ditanya kepadanya 4 perkara. Salah satu daripadanya daripada rezekinya, daripada mana dia perolehi dan dia dapat, dan kepada mana pula dia menghabiskannya dan dia belanjakannya. Itu bab rezeki ada 2 soalan. Maka kita berwaspadalah dengan rezeki. Bukan dengan itu juga ulama-ulama kita membahas. Syekh Abdul Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebut dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia kata makanan yang rezeki yang kita dapat hasil daripada duit yang haram itu, maka ianya akan menjadikan hati kita ni menjadi sakit, seibarat seperti memakan racun. Cuma kita tidak tahu. Kalaulah benda yang syubhat itu pun, makanan yang kita makan itu berbentuk syubhat, maka makanan yang syubhat itu pun dikira terjejas hati kita, apatah lagi kalau kita makan benda yang haram. Maka berwaspadalah dalam bab rezeki. Maka orang yang muhsinin, Allah Ta'ala berikan kepadanya pintu rezeki yang luas, yang banyak. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya yang keempat,
Allah Ta'ala berikan kekuatan pada tubuh badannya. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab dipanggil dengan quwwah. Bahasa Arab menyebut wa quwwatan fil badani. Wa quwwatan fil badani. Maka kita pun mengambil bahasa Arab itu menjadi bahasa Melayu. Nah, bahasa Arab kata quwwah. Quwwah. Nah, bahasa kita apa dia? Kuat. Kuat. Nah, bahasa Arab quwwah. Kuwatan, kuwatin, kuwatun itu kena kembali kepada ilmu nahwu, mengikut amil dia lah. Kalau amil dia nak kuwatun, kuwatun lah. Tu tak kisah yang tu, saya tidak nak bahas bab tu. Saya nak bahasnya quwwah bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil kuat. Bukan bahasa Melayu tu dah. Kuat-kuat tu bukan bahasa Melayu. Ambil daripada quwwah. Arab dengan huruf qaf. Nah, kita tukar daripada huruf qaf pada huruf kaf. Jadi kuat. K dengan huruf K. Dia huruf Q asalnya. Maka fil badani, Allah Ta'ala jadikan kuat pada tubuh badannya. Badan. Al-badan juga bukan bahasa Melayu nah. Bukan bahasa Melayu tu. Badan-badan kita dah panggil tu. Dah, ialah apa yang ada di badan abang tu? Apa yang ada di badan awak tu? Badan itu bukan bahasa Melayu. Badan itu daripada bahasa Arab. Contoh kata ya ke? Contoh boleh rujuk dalam suratul Qasas. Allah Ta'ala menyebut mengenai dengan perihal Fir'aun yang sedang tenggelam timbul nak mati. Lalu Allah Ta'ala kata, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika. Buang huruf ka. Bi badani. Ka itu mana apa? Ka itu mana awak untuk laki-laki. Kalau ki awak untuk perempuan. Itu kena belajar, kena pergi kepada ilmu nahwu lah. Ya. Maka kita tengok Allah Ta'ala sebut fal yauma nunajjika bi badanika. Maka bahasa Arabnya badanik, badan. Maka kita pun dalam bab hak ni, kalimah ini memang kita copy 100% serupa. Kita baca badan juga, tak sebut dengan yang lain. Tak seperti kuat tadi. Bahasa Arab kuwah, kita panggil kuat. Nah, semua dalam bahasa Arab. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada orang muslimin ini kekuatan pada tubuh badannya. Yakni. Dia ada sedikit kita kata ta'liq di situ. Kuat kok mana? Kuat dalam bab ibadat. Kekuatan dalam bab ibadat. Macam mana ya? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok di sebelah kanan tuan-tuan. Tengok di sebelah kiri tuan-tuan. Tengok di sebelah belakang. Berapa orang yang muda? Berapa orang yang muda? Semuanya orang-orang yang lama. Bila orang lama bererti orang yang sudah tidak kuat lagi, kurang kuatnya. Nah, tetapi bagi saya orang inilah kuat. Kerana apa? Kerana dia boleh datang ke masjid, boleh sampai ke masjid dalam keadaan kakinya tak berapa nak sihat mana, lututnya tak berapa nak sihat mana, nak pakai bertongkat, kadang-kadang tukar 1, kadang-kadang tukar 4, tak kisah. Tapi boleh sampai ke sini. Kuat dia. Adapun orang yang kuat, bahkan tubuhnya sado, tahu sado tak? Istilah budak sekarang ni sado dah. Tak sampai ke sini, bermakna orang ini tidak kuat. Dalam kaca neraka, kaca neraka pula. Kaca mata syarak. Syarak kata orang yang kuat itu apa dia? Orang yang kaya itu apa dia? Kacamata kita memang berbeza. Nah, orang yang cerdik itu siapa? Dalam kacamata kita berbeza dengan kacamata syarak. Sama dengan tadi tu. Kalau kita kata yang sado itulah yang kuat. Betul tak? Tapi tak kuat rupanya. Sebab apa? Tak boleh sampai ke majlis ilmu, tak boleh sampai ke surau masjid. Nah, maka Allah Ta'ala berikan kepada orang yang muhsin tadi kekuatan pada tubuh badannya, walaupun dia datang dengan tongkat ataupun dia tidak kuat lututnya, kakinya, matanya kurang nampak, tetapi kuat kerana Allah Ta'ala berikan kekuatan dalam hatinya itu untuk nak mari ke masjid. Ke tempat lain mungkin dia kata tak apalah awak pergilah, tapi ke masjid tak boleh, saya nak pergi. Walaupun isteri dia kata janganlah bah, tak payah pergilah.
Hujan-hujan sikit ni nanti abang rebah lah. Macam mana? Oh, dia tak apa, saya nak pergi masjid. Kuat. Hasil daripada tadi tu. Dan yang seterusnya Allah Taala wa mahabbatan fi qulubil khalqi, Allah Taala campurkan ke dalam kasih dan sayang ke dalam jiwa dan juga hati makhluk Allah Taala, menyebabkan kita ni tidak kaya ataupun kita ni tidaklah comel, tidaklah lawa dan kita tidak berpangkat mana, tetapi orang suka dan kasih kepada kita. Itu adalah satu anugerah Allah Taala kepada seseorang itu kerana iman dia, takwa dia, kebaikan yang dia lakukan berdasarkan kepada apa yang disebut oleh katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, itu bagi orang yang muhsin, orang yang baik, yakni orang yang berkekalan dengan kebaikan. Allah Taala bagi 7. Maka kena ingat kata Ibnu Abbas, orang yang tidak muhsin juga ataupun orang yang berkekalan dengan jahat juga, Allah Ta'ala bagikan kepadanya 7 perkara juga. Iaitu lawan kepada 7 yang pertama tadi. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala berikan ataupun Allah Ta'ala jadikan kepadanya sawadan fil wajhi. Sawadan fil wajhi. Sawad ini kalau kita terjemah dengan makna yang original kalimah dia, sawad itu maknanya hitam. Wujuhuhum muswaddah. Itu kalimah dia tu. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum. Tu lawan dia, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Tu lawan dia tu. Iswaddat tu bila kita ambil kalimah itu kita tasrifkan dia, maka salah satu daripadanya keluarlah perkataan sawadan, yakni hitam. Lalu kita kata tu ramai orang yang semayang kekal dalam semayang hitam juga muka dia tu. Maka kita takwil sedikit kata-kata ini dengan kita kata mukanya suram. Kalau muka tak diseri, ada seri mukanya ada seri, maka ini lawan bagi mukanya seri. Apa dia? Kalau seri muka, sebab tu kawan saya kata, kalau kita nak cantik, rupa muka kita cantik, banyaklah makan kuih seri muka. Dia katalah, saya tak tahulah. Tuan-tuan cubalah balik beramal, tengok kalau benar kata-kata dia tu, maka serilah muka tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, jangan salahkan saya, sebab tak ada nah apa pun orang cakap kedai kopi begitu ya. Ni hak ada nas ni. Ada kata-kata yang disebut oleh Ibnu Abbas. Menyebabkan bila kita tengok muka dia itu, kita dah serabut menjadi lebih serabut. Kita yang tenang menjadi bosan, jadi kau serabut. Adapun orang yang pertama tadi, bila kita dalam keadaan tidak tenang, tengok muka dia tu menjadi tenang. Kalau kita sudah tenang, tengok muka dia lagi kau senang. Ni dak. Kita tak serabut, tengok muka dia jadi serabut. Ada kawan kata dah, duduk tengah makan dah, duduk tengah makan-makan, tiba-tiba mari seseorang ni, dia kata, Allah, aku tengok muka kau hilang selera nak makan aku. Itu cakapan, sindiran dan juga apa dia? Bahasa kita lah. Gitu. Kemudian yang kedua, Allah Taala jadikan kepadanya itu wazulmatan fil qalbi. Hak ni kita minta jauh ni. Iaitu kegelapan. Kalau tadi Allah Ta'ala berikan cahaya, terang hatinya dengan cahaya, yang ini Allah Ta'ala berikan kegelapan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai sindiran kepada orang yang berilmu dengan tidak berilmu, orang beriman dengan tidak beriman. Lalu Allah Ta'ala sebut ilmu itu diumpamakan dengan cahaya lah. Ilmu diibarat seperti cahaya. Cahaya. Maka lawan kepada cahaya itu ialah kegelapan. Kegelapan. Maka kita kena berusaha supaya jangan kita terjadi kepada orang yang kita sedang bicarakan ini, yang Allah Ta'ala berikan ke dalam hatinya itu wazulmatan fil qalbi, gelap dalam hatinya. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata yang paling mudah, mereka tidak nampak akhirat. Tak nampak akhirat. Sebab tak nampak akhirat lah. Kalau tadi dah saya sebut dah tadi dah. Sebab hati kita ni nampak akhirat, maka
Sebab itulah kita mari duduk di sini. Kita buat kebaikan dan kita cuba mengelak daripada benda yang tak baik, benda yang dosa, maksiat, mengumpat dan sebagainya, kerana kita nampak akhirat. Maka orang yang tak nampak akhirat, sebab tu dia buat. Sebab dia tak nampak akhirat. Ada? Dia buat. Nah, makan tak kisah, asalkan makanan halal ke haram ke tak kisah, dia benda belaka. Dah, kata pun sama juga, asalkan dia nak kata, dia kata dengan tidak memikir dah kebaikan dan sebagainya. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata kata-katamu itu ibarat seperti makanan. Kata-kata kita ni ibarat seperti makanan. Ikut mana? Dia kata makanan ada yang kita makan dan ada yang kita tak makan. Betul tak? Dan makanan itu pula ada yang berzat dan ada yang tidak berzat. Makanan itu pula ada yang membawa kepada kita kesihatan dan ada yang tidak bawa kita kepada, ada yang membawa kita kepada ketidaksihatan. Maka kata-kata kita pun seperti itu. Bila kita berkata kepada seseorang, seperti kita memberi makan. Kalau makanan itu baik, maka orang yang ambil itu berzat. Bagus, baik, hilang kenyang, jadi kenyang, hilang lapar dia. Tetapi kalau kata-kata itu seperti mengumpat dan sebagainya, seolah-olah kita beri racun kepada dia. Saya pun baru tahu dah. Bila baca kitab-kitab seperti ini, Allah hebat ulama-ulama ni. Siapa dia boleh beri ibarat yang mudah kita faham dan terus masuk ke dalam hati kita. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Ikhlas saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua. Sebelum ni pun saya tidak tahu kata-kata kita ni boleh diibarat seperti makanan yang ada padanya kelazatan dan ada yang tidak lazat. Ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak beri manfaat. Ada yang disebutkan kepada penawar, ada yang disebutkan kepada racun. Rupanya kata kita seperti itu. Bila kita kata kepada seseorang, maka orang yang dengar tu macam mana? Orang yang dengar tu. Maka kalau kata itu baik, seolah memberi penawar kepada dia. Tapi kalau kata kita itu tidak baik, seolah memberi racun kepada dia. Maka orang-orang yang tidak nampak akhirat ini, lalu dia tidak ambil tindakan apalah. Nak sembahyang buat apa? Kita nampak akhirat. Kita ni sembahyang sebab nampak akhirat. Kita ni walaupun kita ni taklah banyak sangat harta, tidaklah kaya, tapi kita menderma sebab apa? Sebab kita nampak akhirat. Kenapa kita bangun pagi baca Quran dan sebagainya? Kenapa kita nampak akhirat? Kenapa kita jumpa dengan budak-budak, kesiannya budak-budak ni ambillah RM1 beli aiskrim. Kenapa kita buat? Kerana kita nampak akhirat. Tapi bagi orang yang tak nampak akhirat, maka dia tak buatlah benda-benda itu. Habis tu dia buat apa? Dia buat sebaliknya lah. Orang lapar ke, orang tak boleh makan ke, orang apa ke, aku kisah apa. Tapi kita yang nampak akhirat ni, tak boleh, dia saudara kita. Kalau bagaimana kalau kita berada di tempat dia? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengkehendaki sesuatu benda ataupun bila kita berhajat kepada sesuatu benda, tiba-tiba datang seorang memberi hajat kita itu, bagaimana kita rasa? Bagaimana kita rasa? Saya ulang lagi sekali ya. Katakanlah saya siapa-siapalah. Katakanlah dia miskin. Dia duduk tengok anak-anak orang yang berada main handphone, main game, dia pun tengok seronoknya dia. Tiba-tiba kita kata, "Dek, ambillah telefon makcik." Bagaimana kita rasa dia rasa? Untuk nak mengecapi kenikmatan itu, kita cuba rasa kepada diri kita sendiri. Cuba kita rasa. Tetapi oleh kerana manusia ini, kerana hatinya itu tidak bersih, hatinya itu kita kata kotor, maka pemberian manusia berikan kepadanya itu dia nampak. Dengan dia mengucap terima kasih boleh jadi 4-5 kali. Dan boleh jadi dia akan cium tangan orang yang memberikan kepadanya itu berkali-kali. Tetapi kita tidak nampak kerana kegelapan hati kita, kerana kekotoran hati kita, kerana ketidaksucian hati kita, pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kita tidak nampak. Sebab itu, kita tidak kata, "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Allah." Bagi orang yang nampak pemberian Allah Ta'ala berikan kepadanya itu, lalu dia mengucap terima kasih dengan titisan air mata. Dengan titisan air mata. Kenapa kita tak boleh begitu? Kerana masalah diri kita mengenai dengan hati. Sebab tu saya sebut tadi, dalam kuliah subuh saya, kalau ada kekosongan di sini bila saya ganti, biasanya saya akan berbicara mengenai dengan
bab hati. Itulah sebabnya tu. Nah, mereka itu nampak kerana jernih dan bersihnya hati mereka. Kenapa kita tidak nampak? Kerana kotor dan tidak sucinya hati kita. Sebab itu Allah Ta'ala bagikan kepada kita dapat beli rumah baru, dapat beli kereta baru, dapat beli tanah, beli kebun dan sebagainya. Kita jarang, kadang-kadang ataupun kebanyakan tak dengar pun kita ucap Alhamdulillah. Tetapi bila orang berikan kepada kita nasi Arab lah ya, nasi Arab, kambing bakar, Allah, kita ucap terima kasih. Teka dia bagi tu ucap terima kasih dah. Terima kasih dah Tuan. Terima kasih. Lepas tu nak pergi tu, duduk atas kereta, terima kasih Tuan. Sampai di rumah, ambil gambar. Allah sedapnya Tuan nasi ni, terima kasih, terima kasih. Berapa kali terima kasih? Sedangkan pemberian Allah Ta'ala beri pada kita mana lebih besar? Tu kena pergi kepada bahagian hati lah tuan-tuan. Bahagian hati lah. Baik. Wawahanan fil badani. Allah Ta'ala jadikan kepadanya itu lemah pada tubuhnya. Yang tadi Allah Ta'ala berikan kepadanya kekuatan. Yang ni Allah Ta'ala jadikan kepadanya kelemahan. Hak tadi tu kuat kok mana? Yang ni lemah kok mana? Saya dah sebut dah tadi tu. Maknanya walaupun dia sadu, walaupun dia kuat, walaupun dia boleh akak satu piku, satu beg simin, walaupun, tetapi kalau orang itu tak boleh buat kebaikan, tak boleh mari ke masjid, tak boleh hadir ke majlis ilmu, orang itu orang yang tak kuat. Maka berdasarkan kepada ini betul tak? Sebab kuat dan lemah itu siapa yang buat? Allah buat. Dan siapa yang bagi? Allah Ta'ala juga bagi. Kepada siapa? Kepada orang yang dia kendaki dengan sebab ataupun tidak bersebab. Itu kembali kepada ataupun pemberian Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya, wa naqsan fir rizqi. Allah Ta'ala kurangkan di segi rezekinya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, bila orang itu tak lekat solat, tak sembahyang, kita tengok kadang-kadang macam susah je dia bak rezeki dah. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kepada dia luas bak rezeki walaupun dia tidak solat, walaupun dia tidak itu. Maka kita tengok pula kepada seterusnya, berkat tak berkat. Duduk di situ pula. Tengok di situ pula berkat tak berkat. Walaupun dia banyak tapi tak berkat. Sikit tapi berkat. Terlegi situ pula. Masalah berkat tu pula apa benda? Sebab bila ditanya berkat tu apa? Berkat tu apa? Berkat tu barakah. Barakah tu apa? Berkat. Jadi bahasa kitanya apa dia? Itu saya tak ada nak setuh tu bab barakat tu lain kali. Yang terakhir, kerana masa kita dah habis, yang terakhir wa bughdun fi qulubil khalqi, orang pakat tak suka kepada dia, yakni orang pakat benci kepada dia. Kenapa? Kerana tadi itulah. Insya-Allah tuan-tuan kita akan tengok dalam tajuk yang akan datang nanti, yang seterusnya pula insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, yang baik pasti daripada Allah Taala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap berbicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' la yasma' wa na'udzubika rabbana min ila rabba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.